One of the most explosive sport fishing challenges available in Langkawi Island, Malaysia, is an encounter with a good-sized ladderfish, Ellipsaurus. Weight for weight, these fish are exceptional sport fish, combining acceleration, speed and aerobatics into a total package that few other species can match. Fighting ability with sharp eyesight and a bony mouth filled with fine sandpaper-like teeth to blunt hooks and fray leaders, it is easy to see why ladderfish are a formidable foe for fly fishers and light tackle sport fishers alike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton channel saya All Water Flycast. Yang mana belum subscribe tu boleh subscribe dulu. Okey, saya akan sambung lagi siri eksplorasi saltwater fly fishing dekat Malaysia. Kali ini saya akan ceritakan tentang fenomena ladyfish dekat Langkawi. Okey, jadi untuk mengetahui asal-usul bagaimana bermulanya fly fishing ladyfish dekat Langkawi ini, apa kata kita dengar perkongsian daripada tekong di Langkawi sendiri, iaitu Abang Bek Langkawi. Assalamualaikum. Sebelum tu saya nak memperkenalkan diri saya. Saya nama penuh Mak Zubir, tapi lebih dikenali sebagai Bek Langkawi lah kalau dalam Facebook. Kawan saya ni Rozlan diminta cerita pasal first time jumpa lady iaitu kan. Cerita ni lebih kurang macam ni. Hari tu saya ada trip dengan Poppy. Kebetulan hari tu ikan pun tak berapa galak. Kita target dekat satu pulau tu, kita nak main sotong. Poppy dah standby umpan sotong apa semua dah. Cuma itulah ketika Poppy tengah duk setting set untuk sotong, saya ada nampak satu macam ikan frenzy. Saya beritahu Poppy. Bila saya beritahu Poppy dia tak percaya. Dia kata angin. Saya pun angin apa lain macam pelik kan. Lepas tu naik sekali lagi, kita nampak frenzy sekali lagi. So dia kata kat Poppy, tak boleh jadi Poppy, jom kita kena pergi tengok juga apa dia tu. Rasa ikan, memang rasa ikan lah kata dia. Dari situlah mula. Bila kita kebut gerak pergi tu, dah confirm dah kata ikan. Cuma kami tak tahu lagi ikan apa tu yang cuma Poppy, saya suruh Poppy try lah. Sebab ni Poppy try apa 2-3 kali try tak ada strike. Kemudian dia hilang. Dia lepas tu tunggu dia frenzy balik. So kita try lagi. Bila Poppy try sekali 2 kali tak ada strike, lain macam ni ikan ni. Cuma baru saya dapat tahu, kata yang ni asal malu. Sebab orang Langkawi kami panggil malu ikan tu. Bila jadi macam tu, kita cuba lagi lah. Bila yang set apa yang seterusnya ada frenzy seterusnya tu, kita cuba lagi. Bila kita cuba tu ada dapat satu strike, tapi tak tahu macam mana. Mungkin tak ada rezeki lagi nak land. Lucu. Memandangkan time tu dah 12 lebih lah. Dah 12 lebih. Saya pun rasa ajak Poppy balik dululah. Sebab kita dah rasa benda ikan ni macam kan tak apa nak mau layan sangat fly kan. So kita balik tu kebetulan ada lagi 2 orang member nak ikut trip untuk besok kan tu. Jadi bila kami dah jumpa hari tu, dah sembang apa, lepas tu petang tu kami keluar sekali lagi dengan Poppy. Time tu chef ada ikut Chef Rin. Yang member tadi tu nama Chef Rin orang tu, dia ada ikut petang tu.
Bila dia ikut tu, kami keluar tu jumpa sekali lagi frenzy. So kita kata Poppy kali ni kita kena target, kena bagi dapat lah. Dah try 2-3 kali tak dapat. Lepas tu cuba saya suruh tukar fly yang kecil sikit lah. Bila dia tukar fly kecil, ada strike, terus dia dapat strike. Lepas tu dari situlah bermulanya tu. Ada dalam satu video ni boleh tengok lah betapa kelam kabutnya kami, yang biasalah kan, kita pun tak ada pengalaman sangat main ikan besar-besar macam tu kan. Tu first time kena ikan besar, jadi gelabah. Saya pun gelabah, Poppy pun macam dia lah. Dia kan semua tahu dia memang macam mana kan. So dari situ bila dah Poppy dapat strike, saya pun dah 2-3 kali dah nampak ada frenzy dekat dengan saya lagi. Saya try fly lagi sekali. Saya fly dapat juga. Saya so time tu kita dia tengah duk fight ikan, saya pun baru dapat strike. So lebih kurang double strike lah macam tu. Punyalah kabut, punyalah seronok, excited, tak tahu kata lah. Time tu kalau orang kata apa, sebelum ni saya pun duk fly dengan Razlan ni, kebanyakan kita target GT kan. Jadi GT punya game kita tahulah tak boleh nak bagi langsung, kena tahan saja. Ni boleh main, boleh layan dengan set fly kan. Dia punya drag, Poppy punya drag tiba tu gila babi punya wing kan. Aduh, yang tu yang tak tahan tu. Betul dia makan di sini kecil. Jauh. Tak payah, apa? Dekatlah, dekin gembok ni. Alhamdulillah, ya Allah. Bagilah zekok ni, lain zekok ni tak apa dah. Weh, aku balik dengan Jayu kau budak ni lagi. Kami mau mati pun. Tak marah apa semua. Macam selfish bang. Weh, hang cancel lu, cancel. Dah balik mana macam ni? Tak apa pergi jalan tu. Cancel dah tak syok oh. Oi no. Takkan aku nak biar ah. Tak apalah kot. Tak apa kita layan lah. Lagi ambil gambar lah. Ha? Layan lah, cancel. Sekejap lagi hang lambat. Ayah kenal nenek Eddie ni. Oh, Prezi. Ambil gambar Prezi. Gila, aku nak pakai nari ni, tak nak aku. Apa hang tak makan lah tarik ikan ni. Jaga sang dah. Jaga sang dah. Dah slow kan. Subhanallah. Only in Langkawi. Iya. Apa dekat tadi menjerit macam mana? Gila menjerit. Silan dulu tak apa. Tak apa bro. Weh, tu frenzy sentiasa. Sentiasa frenzy. Patang sikit. Mai ada mai. Tadi nak pakai apa? Bebek. Pakai surf ke? Tak apa. Abang ambil ni. Dah bebek. Abang Beb punya baking dia tak payah takut. Relax. Ni hukak banyak kali. Okey, settle biar dia belah. Weh, nak ambil sebenarnya ke? Aku dah geram weh. Tak apalah. Sabarlah. Tak apa. Hang banyak hari lagi. Hantar dah berapa hari ni tak ada siapa duk rekod gambar aku. Macam mana Abang Beb? Ada? Kerah tak? Alhamdulillah. Ambil dua strike. Double strike. Tuan punya sini. Gambar apa ni?
Menjerit-jerit tiba. Okey, bagaimana pula dengan musim ladyfish ni? Macam mana cara yang paling berkesan kita nak fly dia? Macam mana cara dia? Okey, kita sambung penerangan daripada Abang Bek Langkawi. Okey, kita cerita pasal musim lady musim lady. Musim kalau kebiasaan kalau lady ni dia akan masuk daripada bulan 3 sampai bulan 7 macam tu lah. Tapi dia taklah masuk sampai bulan 3, 4, 5, 6, 7 tu dah. Dia masuk antara bulan 3 ke bulan 7. Tak kisahlah, kadang-kadang dia masuk awal bulan 3, kadang-kadang dia masuk hujung bulan 7, hujung bulan 3, kadang-kadang awal bulan 4 macam tu. Antara bulan 3 ke bulan 7. Kebanyakan dia masuk tak lama lah. Ada waktu pernah saya ingat rasa 2 bulan kot yang paling lama dia frenzy dekat sini. Tu yang rasa paling lama setakat ni lah. Ke depan tu kita tak tahu lagi. Kebiasaannya lady ni dia akan main time ayak tengah surut. Time ayak besar, ayak arus laju. Time arus laju kalau ikut kalender Islam daripada 12 sampai 17 macam tu lah. Time tu dia akan frenzy banyak lah. Kalau satu lagi time daripada 28 bulan, 29, 30 sampai 1-2 bulan dalam bulan Islam tu lah. Time tu time ayak pasang besar, arus tengah laju, macam tu dia akan frenzy lah time tu. Mungkin faktor time tu anak dengkih ikut arus. Dia nak berenang tak boleh, mungkin ayak laju, ayak bawa ke mana dia pergi tu ke situ lah. Time tu lah lady akan banyak frenzy kalau musim dia lah. Selalunya dia akan frenzy time ayak surut. Time tengah ayak pasang tu saya jarang jumpa lah. Cuma selalunya kita akan tunggu time kata jam 11 start surut, ayak start surut. Time tu dia akan frenzy. Lagi satu fail si lady ni, dia pelik sikit. Dia kalau kita suka tempat teduh kan. Kalau ikan lain saya suka tengok dia akan berlindung tempat teduh. Kalau lady ni dia suka lagi panas hari tu, lagi cantik, lagi langit biru, lagi apa semua, time tu memang dia frenzy banyak. Kalau time mendung, time hujan, time mendung, persen untuk jumpa dia frenzy tu susah walaupun musim. Itulah PL dia pelik sikit. Tapi kalau betul-betul minat fly, dengan kata minat nak cari lady ni, tengah panas macam mana pun kita sanggup tunggu. Ada sampai member kita pun bawa payung lah kalau dalam boat, sebab boat saya ni memang tak ada bumbung kan. Senang kita nak fly lah apa semua tu. Itulah sebab tu saya kulit agak gelap tu, mungkin kerana berpanas sangat tu kan. Lagi satu cara nak casting, cara nak fly, cara nak cast kan. Biasanya kalau setelah lebih kurang 6 tahun saya layan lady ni, 6 tahun layan lady ni, semua saya dapat satu yang agak tepat lah kalau kita tengok dari segi nak strike lady. Nak dapat lady tu, cara kita cast ke grup yang dia tengah frenzy tu. Lepas tu kita kena make sure, kita kena tengok umpan fly kita jatuh tempat mana umpan fly kita jatuh, kita kena tengok. Kita kena pastikan umpan fly kita nampak. Kalau kita tak nampak umpan fly kita tu, kebarangkalian untuk kita strike tu susah sikit lah. Sebab lady ni dia bukan jenis ikan yang pelagi, jenis pelagi yang lain. Pelagi yang lain tu dia terus hentam, dia ambil terus lari.
Dia lady ni dia pelik sikit. Dia macam dia kutip anak-anak ikan. Maksud kutip dia kutip satu macam tu. Sebab tu saya kata kena tengok. Bila kita kena tengok, bila kita cast, kita nampak umpan fly kita jatuh di situ. So kita tengok, kita setengah strip. Cara strip pun dia ada jugalah cara. Ada setengah masing-masing cara lah. Bagi saya strip yang terbaik tu strip yang panjang, stop, panjang, stop, slow. Tapi jangan terlalu laju. Jangan terlalu perlahan sangat. Bagi tu tak gerak langsung pula. Kita agak slow. Bila kita tengok, kita strip, bila kita akan nampak lah. Dari situ kita akan nampak lady. Dia akan ikut umpan fly kita. Dia ikut lebih kurang 1-2 meter. Dia akan buka mulut. Bila dia buka mulut tu, time tu kita kena standby lah untuk buka. Bila dia buka mulut, lepas tu ditutup je mulut, time tu kita buka. Time tu kalau kita lambat sikit, dia akan luah balik lah umpan fly kita tu. Macam tu lah. FR dia yang saya nampak yang tu yang paling, kalau nak dapat strike yang agak mudah, kena tengok yang tu. Kena make sure mata kita kena tengok. Sebab tu macam sunglass polarized tu penting lah. Kalau untuk main lady polarized tu penting, sebab kita nak tengok umpan kita di mana dalam air tu. Yang kedua, dia mau umpan fly yang saiz sama dengan lady, dengan dengki, yang color hampir sama, dan dia tak mau umpan yang terlalu tenggelam. Sebab tu kebanyakan kita akan main lady, kita akan gunakan floating line. Sebab pertama, kita akan senang mudah nampak umpan fly kita. Yang kedua, dia memang lady, dia punya style memang dia suka ambil yang benda-benda yang agak di permukaan lah, umpan di permukaan. Ada kala kami juga guna popper lah, Chino Bale End macam tu, kagler lah, apa semua tu boleh cuba. Tapi make sure jangan terlampau tenggelam. Dia lebih kurang 1 inci 2 inci dari permukaan dah cukup cantik lah tu. Tu itu rahsia juga lah tuan. So kalau siapa-siapa yang belum pernah strike lady, yang teringin nak main, okey, prepare apa yang patut. Kemudian sembang dengan saya boleh, sembang dengan Razlan boleh. Tu kita tak kisah nak conceal ni, tak masalah. Lagi satu pasal apa tadi yang pasal nak bila dah kena strike, bila dah kena, kita kena tu, kita faham lady dia punya pecutan dia lebih agak mengerikan lah juga kan. 1 meter tu dia hanjut kadang-kadang. 150 meter tu dia sekali pergi je. Ada juga member yang main tu, dia cuma ada backing 1 meter. Kena lady, saya pun tak sempat nak ikut dengan boat, habis line. Mujok tak putus fly line. Dia putus dekat leader. Okey, nasib baik. Tu yang saya bagi tahu. Time lagi satu, lady ni dia pecutan, dia laju, jadi make sure fly line kita pun jangan terlalu ni sikit. Kena make sure, kena lepas tu agak hati-hati. Ada kawan saya ni terbelik sampai leher, terbelik kaki, terpijak. Banyak yang gagal nak naikkan, nak land lady, kerana itulah, kerana terpijak, kerana terbelik leher, terbelik tangan. Tu memang normal lah. Ada pula yang main tu, dia buat macam lady, dia macam main GT, dia tahan tu tak mau bagi lady pi meletup lah line. Tu pakai leader 40. Lagi satu bab leader ni, bab leader pokoknya minimum leader yang kami guna 30 pound lah. Kami akan guna bite pad di hujung macam tu, ada sikit bite pad. Sebab gigi lady ni dia walaupun tak tajam, gigi dia macam petas pasir. Jadi leceh lah kalau dah lah nak dapat strike, susah. Bila dapat strike putus pula kan. Ada leceh. Ada kawan tu sampai 3 tahun main ulang, main tahun ketiga baru dapat land. Tu lah, jadi punya cabaran dia lain macam sikit. Okey, bagaimanakah kaedah kita nak fly ladyfish dekat Langkawi ni? Okey, cara dia senang saja. Kita akan tunggu ladyfish tu dekat kawasan yang tekong dah kena pastilah kawasan tu. Dia akan bawa kita ke kawasan yang dia dah kena pasti. Lepas tu kita tunggulah ladyfish tu. Tunggu dia naik frenzy. Bila dia dah frenzy, boat akan start engine. Lepas tu akan kejap lah boiling tu. Jadi kita pun standby dalam masa tu. Bila sampai je dekat kawasan boiling tu, kita
cepat-cepat cast kan. Kita cast masuk fly kita dalam kawanan ladyfish yang tengah frenzy tu. Lepas tu kita strip lah, strip panjang slow, strip macam tu. Tu je lah cara dia. Okay, bila kita dah hook up ladyfish ni, okay, kita akan hadapi 3 fasa lah masa kita fight dengan ladyfish ni. Yang pertama sekali, bila dia makan, fasa pertama dia akan running dan jumping. Dia akan pecut laju dan dia akan lompat. Terutama yang saiz tak besar sangat, dalam saiz 3 kilo ke 4 kilo, 5 kilo tu, dia akan ni lah, banyak lompat lah. Tu fasa pertama. Masa ni drag kita pun jangan terlampau ketat sangat, jangan terlampau longgar sangat. Okey, fasa kedua ni dia fighting deep. Maksudnya dia akan start benam. Benam, dia akan buat berat je. Masa ni yang lama ni kita nak fight ni kan. Yang ambil masa lama ni masa ni, sebab dia akan buat berat, kita pun nak tarik dia berat kan, tarik reel in. Okey, masa ni drag kita dah boleh ketatkan sikit. Kita tarik kan, kita layan tu kalau boleh rod tu dalam 45 darjah, kita reel in, kita tarik, reel in, tarik kan. Secepat mungkin lah, sebab kalau lama sangat ikan ni dia akan mati lah kalau lama-lama. Okey, tu fasa kedua. Okey, fasa ketiga pula dia akan circle around the boat. Maksud dia dia akan start dia dah sampai tepi, dia akan pusing keliling boat. So kita kena ikut lah kan. Kita ikut je. Kalau rod tu perlu masuk sampai dalam ayak tu, kita celup rod tu, kita pusing boat kan. Sementara dia nak letih. Itulah 3 fasa yang kita akan lalui bila kita hook up sekok ladyfish. Untuk jelas lagi macam mana kaedah yang kita akan hadapi tu, okey, boleh tonton video selepas ni. Okay, yes. Hook up. Woohoo! Oh, he jumped. Yeah. Belum lagi. Kita nak follow sikit. Sini pula. Alah. Ni, hang buat apa ni? Kau nak lekas aku. Kalau anda tak lekas, hang jadi juru kamera lah. Kau sakit. Okey, macam mana pula peralatan yang aku pakai untuk
fly ladyfish ni. Okey, bagi aku senang saja. Rod aku pakai weight 8, tali floating line, lepas tu reel backing minimum 200 meter. Lepas tu drag mesti yang smooth drag lah, maksud dia yang drag tu lancar lah, dia bukan yang jenis sangkut-sangkut kan. Drag kena cantik sebab ikan ni dia long run jugalah. Okay, macam rod aku pakai rod loop cross SW. Rod ni fast action lah. Lepas tu floating line yang aku pakai ni jenis quick shooter, Rio Bonefish quick shooter ataupun Rio Permit quick shooter. Dua-dua boleh pakai. Tu untuk akulah kan. Macam orang lain dia ada dia punya preference. Aku suka pakai quick shooter ni sebab bila kita fly ladyfish ni, kalau boleh kita kena elakkan kita false cast banyak-banyak kali sangat. Jadi kita kena cepat sebab bila boat dah dekat dengan bodong ladyfish ni, dia lama-lama bila dia boat ada kat sana, dia akan start menjauhi boat lah. Dia akan lari ke tempat lain. Jadi kita nak cepat kan. Dalam game ni siapa cepat dia dapat. Kalau 3-4 orang atas boat tu, bukan 3-4 orang lah, kalau ada 2 orang 3 orang kan, siapa yang cepat cast sampai dulu, kemungkinan dia yang akan strike dululah. Kalau tu pun kalau dia cast tu masuk dekat tempat ikan tu lah. Kalau dia cast tu pergi tempat lain, tak guna juga. Ok, sistem leader yang aku pakai ni, leader biasanya aku pakai 9 kaki ke 12 kaki. Nak pakai yang saltwater tapered leader tu pun boleh, ataupun pakai 30 pound ataupun 20 pound fluorocarbon. Lepas tu kena tambah bite tippet. Bite tippet dalam sekaki ataupun sekaki setengah macam tu lah kan. Nak sedengkai pun boleh, tapi kadang kita nak potong-potong tu dia lagi cepat pendek. Ok, sebab apa bite tippet? Sebab mulut ladyfish ni dia macam kertas pasiap. Jadi macam mulut siakap kan. Jadi setakat 40 pound tu yang kami selalu duduk kena, dia sekali dia makan dia macam kena gunting pun pernah jadi macam tu. Jadi memang kena prepare lah. Bite tippet ni selalunya aku pakai 50 pound 60 pound lah. Jadi susah sikit lah dia nak putus. Tu bergantung juga, kalau kita terlampau kuat sangat drag pun, dia lompat sekali ya, memang dah putus lah walaupun 60 pound. Jadi persediaan ni penting lah, sebab kadang kita nak hook up tu susah, tapi bila dah hook up tu, disebabkan tippet kita tu, kita dah terlepas ikan, rugilah. Ok, fly pattern macam mana pula fly pattern? Ok, fly pattern yang sesuai untuk fly ladyfish ni, kalau boleh mesti kita nak sama size dengan makanan yang dia tengah makan tu, rabbit fish ataupun dengkih ni. Ok, biasanya dengkih ni dalam saiz 1 inci ke 2 inci lah. Jadi bila saiz macam ni, kita pun kena pakai fly yang saiz sama. Sebab kalau kita pakai saiz besar sikit, dia tak berminat. Jadi aku selalunya aku ikat fly guna hook Gamakatsu SL12S saiz 2. Bagi aku ni dah banyak ladyfish naik, memang hook ni memang sukses lah. Lagi satu, hook ni bila ladyfish makan, memang dia sangkut dekat tepi, cantik lah. Hook ni tajam dengan dia susah nak tumpul sikit lah hook ni. Sebab tu aku suka pakai hook ni. Mungkin ada hook lain lah, tapi aku dah percaya dengan hook ni. Jadi setiap kali aku nak ikat fly untuk GT ke ladyfish ke apa ke, semua aku akan pakai hook ni lah. Ok, dia tajam, ringan dan kuat untuk big game. Okay, ladyfish ni kita ikat fly, kalau boleh kita imitate, kita seboleh-bolehnya kita tiru
saiz profile ikan dengkih, anak-anak dengkih kan. Dah banyak pattern-pattern yang lebih kurang lah boleh imitate tu. Macam contoh dia macam bait fish yang bentuk macam dengkih kan. Drone banyak ikat, lepas tu nickoi, lepas tu pattern-pattern macam muddler. Lepas tu ada juga pakai Chernobyl N pun dia makan, ada pakai Gagler pun dia makan, pakai surf candy yang saiz-saiz kecil-kecil kan, tu pun dia makan. Charlie dia makan. Tapi kalau nak bagi kita ni confident dengan nak bagi kita sendiri confident yang ladyfish tu akan makan, kita tak payahlah pakai pattern pelik-pelik. Kita just pakai bait fish bentuk macam dengkis tu dengan warna pun. Kadang-kadang rabbit fish ni, dengkih ni, kadang-kadang kita nampak dia macam warna oren-oren sikit, kadang-kadang dia macam nak hijau kuning sikit kan. Jadi kadang-kadang dia warna coklat kan. Jadi kita kena pelbagai warna lah kan. Kadang-kadang panah terik dia akan jadi macam warna kuning, warna oren sikit dengkih ni. Bila dia baru keluar daripada tempat gelap kan, macam mana kan, dia jadi warna brown gelap sikit kan. Kadang-kadang ayak tu terlampau jernih kan, dia jadi warna nak hijau sikit kan. Macam tu lah dengkih. Jadi kita pelbagaikan colour fly kita supaya senang nak mesh bila jumpa dengan kawanan ladyfish ni. Okey. Benda yang penting lah bagi aku masa kita fly dekat atas boat ni, stripping mat. Okey, apa benda stripping mat ni? Stripping mat ni dia fungsi dia macam stripping basket lah, tapi ini untuk boat kita letak atas lantai lah. Jadi aku pun buat sendiri je, DIY. Okey, kelebihan dia bila ada stripping mat ni dekat lantai, tali tu akan tersusun cantik lah. Lepas tu nak shoot pun tak berbelit, tak posot lah kan, tak sangkut. Sebab sebelum ni bila tak pakai kan, memang ada tali yang jenis yang ada memori apa semua tu kan, memang selalu problem. Memang akan bila shoot je dia sangkut dekat, dia akan terbelit dekat bawah. Jadi pening kepala, padahal dah sampai kat lubuk ataupun dah ikan tengah frenzy, kita duduk kelang kabut, kita duduk sibuk nak buka kita punya tali yang kosot tu kan. Jadi dekat overseas, dekat luar negara ni banyak lah tabut ni masalah dia pakai stripping mat. Tibo pun ada keluarkan stripping mat ni. Tapi untuk beli stripping mat ni kan, bagi aku dah lah mahal kan. Okey, tak payahlah, benda boleh buat DIY je kan. Aku pakai ni getah lapis kaki dekat dalam kereta tu dengan kabel tie. Jadi bagi aku okey lah, memang efektif sangat dan sangat-sangat membantu lah. Lagi satu kan, bila ada stripping mat ni, bila boat nak berjalan ataupun angin ada angin kuat sikit kan, at least tali kita tu tak terpelanting ke belakang, tak bertindan-tindan bila angin pukul kan. Jadi memang sangat membantu lah. Aku cadangkan kalau yang mana yang selalu nak naik boat tu kan, tak kira lah salt water ke fresh water pun kan, stripping mat ni bagi ada lah kan, sediakan. Memang sangat membantu lah kan. Tambah-tambah yang jenis malas nak dressing fly line kan, lagi lah. Macam aku nak cepat kan, macam aku, siapa yang tahu aku suka kejar kuantiti kan. Besar mana ikan aku tak kisah, tapi aku nak cepat dapat banyak kan. Jadi aku tak mau buang masa, nak
nak pebetul tali lah apa semua kan. Memang aku meluat lah benda-benda macam tu. Jadi stripping mat ni bagi aku sangat-sangat recommended lah. Terima kasihlah kerana menonton episod pada kali ini, iaitu fenomena ladyfish Langkawi, fenomena fly fishing ladyfish dekat Langkawi. Okay, next episode aku akan cerita pula tentang fly fishing ikan layaran dekat Romping. Jadi footage yang aku ada pun sebenarnya tak banyak sangat lah, tapi bolehlah aku nak buat sedikit video, nak cerita macam mana nak pakai teaser, setup teaser macam mana kita nak trolling teaser, macam mana kita nak bait and switch kan. Semua benda tu aku akan ceritakan dalam episod yang akan datang. Jadi yang belum subscribe tu boleh subscribe. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.